Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan kepada anda satu kisah berkenaan operasi ketenteraan yang diketuai oleh Abdullah bin Jahash bersama 8 orang lagi sahabat bersama beliau. Jadi operasi ini berbeza dengan operasi-operasi yang lain kerana dalam operasi ini merupakan satu operasi ketenteraan yang pertama dalam sejarah Islam yang berlaku di dalamnya pembunuhan nyawa musuh. Dan operasi ini juga berlakunya perapas harta peperangan yang pertama dalam Islam dan juga berlakunya penawanan ataupun pengambilan tawanan untuk kali pertama dalam sejarah ketenteraan umat Islam. Jadi kisah ini dia berlaku pada tahun 2 Hijrah, maksudnya pada awal-awal lagi selepas Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan ia berlaku di bulan Rajab, salah satu daripada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati, yang mana bulan-bulan ini merupakan waktu yang menjadi persetujuan antara pihak musyrikin Quraisy dan pihak umat Islam agar tidak berlaku sebarang peperangan, dan antara bulan ini adalah bulan Rajab. Okey, kenapa saya terangkan tentang bulan Rajab? Sebab dia merupakan satu perkara yang besar dalam kisah ini. Teruskan bersama saya. Jadi Nabi Muhammad SAW merancang untuk menyekat pergerakan musuh. Nabi Muhammad SAW mengarahkan para sahabat untuk pergi ke satu kawasan dan untuk meninjau kenderaan-kenderaan musuh yang membawa barang-barangan untuk diperniagakan. Jadi mereka yang dipilih untuk melakukan operasi ini, iaitu untuk menyekat pergerakan kenderaan-kenderaan musuh, mereka adalah Abdullah bin Jahash dan 8 orang lagi sahabat. Jadi suatu hari Nabi Muhammad SAW berkata kepada Abdullah bin Jahash, "Wafini ghadan ma'as sabh wa ma'aka silahuka sa'ab'athuka fil muhimmah." Nabi kata kepada Abdullah bin Jahash, "Aku nak engkau esok bersedia lepas subuh dan bawa senjata, aku akan hantar ke engkau satu operasi ketenteraan." Jadi keesokan harinya selepas saja subuh, Abdullah bin Jahash telah pun bersedia dengan anak panah, dengan pedang dan sebagainya, dan selesai sahaja solat, beliau bersama 8 orang lagi telah pun bersedia bersama ketua mereka Abdullah bin Jahash bagi mendapatkan maklumat ataupun taklimat daripada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada mereka bahawa aku akan berikan kepada engkau satu surat yang ditulis oleh Ubay bin Ka'ab Al-Ansari, yang mana surat ini tidak ada siapa pun yang boleh membukanya kecuali selepas 2 malam perjalanan orang semua ke arah Mekah Al-Mukarramah. Jadi Nabi Muhammad SAW sebenarnya meminta untuk para sahabat mentaati arahan daripada baginda SAW. Apa pun berlaku, ketaatan mesti diutamakan. Jadi surat ini adalah satu surat rahsia yang mana ketua operasi Abdullah bin Jahash pun tak tahu apa isi kandungannya, apatah lagi para sahabat yang lain. Jadi mereka pun diperintahkan untuk berjalan ke arah Mekah, dan selepas 2 malam perjalanan maka sampailah di satu tempat yang dipanggil sebagai Ibnu Ad-Dumairah, dan di tempat itu adalah tempat yang mana Abdullah bin Jahash membuka surat itu. Dan apabila dibuka saja surat itu, maka beliau baca isi kandungan surat tersebut, dan tertulis di dalamnya, "Sir hatta ta'tiya batnan an-nakhlah." Jalanlah kamu bersama rakan pasukan kamu sampailah kamu sampai suatu tempat yang dipanggil sebagai Batn an-Nakhlah. Dengan nama Allah, dengan izin Allah, janganlah kamu memaksa rakan-rakan kamu untuk ikut kamu. Wamdi li amri fi man tab'ak. Dan berjalanlah dengan amanah ini dan sesiapa saja yang mahu mengikut kamu. Sampailah kamu sampai di tempat situ, dan kamu haruslah meninjau pergerakan-pergerakan qafilah ataupun kenderaan-kenderaan perniagaan daripada pihak musuh. Jadi arahan ini merupakan arahan rahsia dan juga amanah daripada Nabi Muhammad SAW. Apabila Abdullah bin Jahash dibaca, dia pun terangkanlah kepada rakan pasukannya yang bersama beliau ketika itu. Jadi mereka semua faham, dan antara perkara yang penting juga daripada arahan ini adalah supaya perintah ini hanya dijalankan secara sukarelawan, tiada paksaan. Sebab tu Nabi sebutkan kepada Abdullah bin Jahash, "Wala tukrihanna ahad min ashabik 'alal masiri ma'ak." Jangan kamu paksa siapa dalam kalangan rakan pasukan kamu untuk ikut bersama. Kalau dia orang nak ikut, dia orang ikut. Kalau dia orang tak nak ikut, sudah, dia orang boleh patah balik. Jadi benda ni sebenarnya nak menguji keikhlasan dan juga ketabahan para sahabat untuk meneruskan mereka punya perjalanan. Dalam perjalanan mereka ke arah Batn an-Nakhlah, sampai di satu kawasan, di tengah-tengah perjalanan itu, satu tempat dipanggil sebagai Buhran. Dan tempat ini berlaku satu masalah di mana Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan, mereka berdua ini kehilangan unta yang mereka bawa untuk perjalanan ini. Jadi ini merupakan satu masalah yang besar. Oleh itu mereka kena juga cari unta tersebut. Kalau tidak, ia akan hilang ataupun mati ataupun diambil oleh pihak musuh. Maka mereka berdua pun memintalah kepada ketua operasi Abdullah bin Jahash untuk membenarkan mereka agar mencari unta yang hilang ini. Maka mereka berdua ini tidak mengikuti pergerakan dan juga perjalanan Abdullah bin Jahash ke lokasi yang mereka sedang tujui. Apabila mereka sampai di Batn an-Nakhl, mereka mulalah
operasi meninjau dan melihat kawasan sekeliling. Dan apabila tibanya kenderaan-kenderaan musuh di kawasan itu, mereka melihat ada 4 orang Quraisy musyrikin Mekah. Dan mereka ini adalah Amru al-Hadrami, Hakam bin Kayasan, Uthman bin Abdullah al-Makhzumi dan saudaranya Naufal bin Abdullah. Keempat-empat orang ini adalah Quraisy musyrikin. Keempat-empat orang ini juga nyawa mereka halal untuk dibunuh kerana pihak musyrikin Quraisy dan pihak Madinah, iaitu pihak Nabi Muhammad SAW tengah berada dalam hubungan perang. Maksudnya sesiapa boleh bunuh pihak yang lagi satu. Tetapi disebabkan ada persetujuan antara pihak Quraisy musyrikin dan pihak Madinah, tidak boleh berlaku peperangan, pembunuhan, pertumpahan darah sekiranya dalam masa Ashhurul Hurum, dalam bulan-bulan haram. Antaranya adalah bulan Rajab. Oleh itu apabila mereka melihat kafilah ataupun kumpulan yang sedang membawa barang-barang perniagaan Quraisy musyrikin ini, mereka dalam keadaan keliru, nak bunuh ke ataupun tak bunuh. Kalau bunuh, sekarang ini di bulan haram ni, masih berada di bulan Rajab. Kalau kita dah masuk bulan Syaban, tak ada masalah. Masa tu pula memang betul akhir-akhir di bulan Rajab nak masuk bulan Syaban. Jadi sebabkan zaman dulu tak ada phone, tak ada kalender yang maju dan canggih macam sekarang, dia tak dapat nak decide sekarang ini dibolehkan untuk menumpahkan darah musuh ataupun tidak. Sebabkan perbincangan mereka amat panjang, mereka bermusyawarah, pihak musyrikun ataupun Quraisy musyrikin nampak mereka sedang berbincang-bincang. Tapi ada orang backup daripada belakang, iaitu Uqashah bin Mihsan, iaitu berada daripada, mungkin dia berada di tempat lain, bukan di dalam kalangan sahabat Abdullah bin Jahash yang tengah bermusyawarah atau berbincang tersebut. Uqashah bin Mihsan, apabila dia melihat pihak musyrikin mengetahui kedudukan umat Islam, Uqashah bin Mihsan mengatakan mereka ini adalah orang yang sedang menuju ke Mekah untuk melakukan umrah. Maksudnya mereka ini bukan bahaya ataupun bukan cabaran ataupun bukan lawan bagi kamu, wahai penduduk Quraisy musyrikin. Jadi mereka pun berehat di kawasan tersebut dan mereka melihat orang Islam tu tak ada masalah. Kemudian, kita sambung balik kumpulan Abdullah bin Jahash yang sedang berbincang dan juga bermusyawarah nak serang ataupun tidak. Pada akhirnya, mereka pun memutuskan agar serangan harus dilakukan. Sebab mereka beranggapan bahawa bulan Rajab telah pun tamat dan mereka sedang berada dalam bulan Syaban. Maksudnya dibolehkan untuk melancarkan serangan ke atas musuh. Maka serangan dilakukan dan orang yang bertanggungjawab bagi membunuh salah seorang daripada kumpulan Quraisy musyrikin Mekah itu adalah Waqid bin Abdullah. Dan dia menghujani kumpulan musyrikin itu dengan anak-anak panah, dan salah satu daripada anak panah tersebut kena pada tubuh Amru bin Hadrami dan dia telah pun mati dalam serangan Waqid bin Abdullah. So Waqid Abdullah memang seorang yang mahir dalam memanah. 3 orang lagi daripada kumpulan Quraisy musyrikin Mekah itu dalam keadaan terkejut, maka 2 daripada mereka, Uthman dengan Hakam, ditawan oleh tentera muslimin, manakala Naufal bin Abdullah sempat melarikan diri, menyelamatkan diri dan beliau menuju ke Mekah Al-Mukarramah bagi memberitahu situasi mereka yang seperti yang berlaku sekarang ini. Jadi tamat fasa menyerang kenderaan musuh dan juga pihak Quraisy musyrikin yang berada di kawasan Batn An-Nakhlah. Tentera muslimin Abdullah bin Jahash pun baliklah ke Madinah dan mereka melihat Nabi Muhammad SAW, dan Nabi apabila melihat kumpulan Abdullah bin Jahash ini membawa 2 orang tawanan dan bagi dia mengetahui bahawa mereka ini telah membunuh salah seorang daripada Quraisy musyrikin, sedangkan mereka masih berada di dalam bulan haram, masih berada di dalam bulan Rajab, tak masuk lagi bulan Syaban. Dan Nabi mengakui bahawa perkara ini adalah perkara yang salah dan mereka, para sahabat, menyesali apa yang mereka telah lakukan dan mereka berasa bersalah. Namun demikian, 2 orang tahanan tersebut, Hakam bin Kayasan dan Uthman bin Abdullah, ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam. Hakam ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, mahukah kamu untuk masuk Islam? Hakam bin Kayasan ini tidak menjawab tawaran daripada Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab apabila dengar perkara ini, dia pun berkata kepada Rasulullah, "Limadha tukallimu hadha wallah la yuslamu hadha abada?" Kenapa kau cakap begini wahai Rasulullah? Lelaki ini tidak akan beriman selama-lamanya. Ini lebih keras. Apa kata Umar? "Da'ni adribu unuqah." Biarkan aku sembelih tengkuk dia. Liyadhhaba ila hawiyah, supaya dia dapat pergi ke neraka. Nabi Muhammad SAW terdiam. Nabi tak jawab apa-apa pun respon daripada Umar ini. Walam yarud ala Umar radhiyallahu anhu wa wasala kalamahu ma'al Hakam. Nabi diam dan Nabi terus berbicara, berbual dan juga berdakwah kepada Hakam bin Kayasan. Tidak lama kemudian, Hakam bin Kayasan menerima dakwah Nabi Muhammad SAW dan perkara ini membuahkan kejutan bagi Umar Al-Khattab. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW kepada Umar? "Lau ata'tuka fih faqataltuhu dakhala nar." Kalau aku taat kepada engkau wahai Umar dan aku bunuh dia, sudah tentu dia masuk ke neraka. Sekarang ni dia masuk Islam dan dia menjadi sejarah Hakam bin Kayasan ni, dia menjadi seorang pejuang dan dia syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Okey, kita cerita balik tentang keadaan situasi di Mekah. Apabila Naufal bin Abdullah sampai di Mekah, diceritakan situasi dan keadaan yang berlaku, maka pihak Quraisy pun terkejut
Sebab sekarang ini merupakan bulan haram, tak sepatutnya ada pertumpahan darah. Oleh sebab itu, pihak musyrikin Quraisy meminta untuk Nabi Muhammad SAW lepaskan 2 orang tawanan tersebut dengan mereka membayar pampasan. Disebabkan 2 orang lagi sahabat yang masih belum sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW berkata, kami tidak boleh berikan kamu 2 orang tawanan ini sebab kami masih ada lagi 2 orang sahabat kami, 2 orang pejuang yang masih belum sampai ke Madinah, iaitu Sa'ad bin Waqqas dan juga Utbah bin Ghazwan. Sebab seperti mana yang kita sebutkan sebelum tadi, mereka berdua ini sedang mencari unta yang hilang. Jadi tidak lama kemudian, selepas 2 orang ini cari dan mencari unta mereka, mereka pun dapat, dan mereka tak dapat nak kejar kumpulan ataupun pergerakan Abdullah bin Jahash. Mereka pun pulang ke Madinah. Dalam perjalanan untuk pulang ke Madinah, diceritakan bahawa mereka ini mengalami ataupun menghadapi cabaran yang sangat besar. Tiada makanan, tiada air, sampai mereka ini mengalami kecederaan. Apabila mereka sampai ke Madinah, Rasulullah SAW pun serahkan tawanan yang telah ditangkap oleh tentera muslimin, iaitu hanya Uthman bin Abdullah sahaja. Sebab Hakam tadi kita ceritakan, dia telah pun masuk Islam, jadi dia kekal di Madinah. Tindakan Quraisy tidak terhenti takat itu sahaja. Mereka memburukkan nama Islam, memburukkan nama Nabi Muhammad SAW dan memburukkan umat Islam sebab tidak menghormati adat orang Arab ketika itu, iaitu tidak sepatutnya berlaku pertumpahan darah dalam Ashhurul Hurum, dalam bulan-bulan haram, antaranya bulan Rajab. Jadi perkara ini menjadi sebutan orang ramai. Perkara ini viral. Jadi mulut-mulut orang mula memburukkan nama Nabi Muhammad SAW. Jadi apa respon Nabi Muhammad SAW? Apa respon umat Islam? Kita tengok apa respon Allah Subhanahu Wa Taala. Maka turunlah wahyu daripada surah Al-Baqarah ayat 217, yang mana Allah sebutkan dalam ayat ini, yas'alunaka 'anil syahril haram. Pihak-pihak Quraisy itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang pembunuhan ataupun pertumpahan darah dalam bulan-bulan haram. Mereka bertanya bukanlah untuk mengetahui jawapannya, tetapi untuk memburukkan, untuk mengeji Nabi Muhammad SAW. Tapi ayat ini dicerita tentang Allah mengakui bahawa pertumpahan darah dalam syahrul haram, dalam bulan-bulan haram, tidak boleh dilakukan. Qul qitalun fihi kabir. Berperang di dalamnya adalah satu dosa yang besar. Tetapi ia tidak terhenti takat itu sahaja. Allah sebutkan lagi selepas itu jenayah-jenayah yang lebih besar, yang lebih teruk yang dilakukan oleh pihak Quraisy. Itu apa? Saddun an sabilillah, menghalang orang daripada beriman kepada Allah Ta'ala, daripada memasuki Islam. Wa kufrun bih, dan juga menolak agama ini, menolak Nabi Muhammad SAW. Wal masjidil haram, bukan takat tolak Allah, tolak Nabi Muhammad SAW, mereka tolak juga kewujudan Masjidil Haram sebagai masjid orang Islam. Nak menunjukkan bahawa pihak Quraisy musyrikin ini tak layak pun untuk memiliki, untuk menduduki Masjidil Haram, sebab ia hanyalah khusus untuk orang Islam sahaja. Wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah, dan juga mengeluarkan penduduk-penduduk Mekah yang beriman kepada Rasul daripada bumi Mekah itu merupakan satu dosa yang jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Maksudnya Allah mengakui bahawa peperangan dalam bulan-bulan haram itu ditolak, tidak boleh dilakukan dalam Islam. Tetapi apa yang dilakukan, jenayah-jenayah di pihak Quraisy musyrikin pun tidak diterima dalam Islam, dan ia adalah seperti mana yang disebutkan dalam ayat ini. Dan Allah sebutkan lagi, potongan ini selalu disebutkan dalam kalangan kita kan, fitnah-fitnahan. Tapi apa maksud fitnah dalam ayat ini? Wal fitnatu asyad akbaru minal qatl, dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Maksudnya fitnah yang disebutkan dalam ayat ini bukanlah fitnah kita mengata orang benda yang dia tak buat. Fitnah ini maksudnya jenayah, kerosakan, haru biru, musnahkan kehidupan orang Islam di Mekah itulah maksudnya fitnah. Lebih besar daripada pembunuhan mujahidin ataupun kumpulan Abdullah bin Jahash ke atas Quraisy musyrikin di Batn an-Nakhlah. Maksudnya wal fitnatu akbaru minal qatl ni ada konteks dia. Apa yang dilakukan oleh mujahidin ni memang satu dosa, tapi fitnah ataupun jenayah dilakukan oleh pihak Quraisy musyrikin Mekah ke atas orang Islam di Mekah jauh lagi besar, jauh lagi teruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sambungan ayat daripada itu, wala yazaluna yaqatuna hatta yurdukum an dinikum in istata'u, maksudnya pihak Quraisy musyrikin akan selama-lamanya menyerang orang Islam sampailah orang Islam mahu kalah, dan juga menerima agama pihak musyrikin Quraisy Mekah. Ini adalah isi kandungan dalam ayat ini, dan ayat ini merupakan respon kepada pihak-pihak musyrikin Quraisy yang memburukkan nama Nabi Muhammad SAW, umat Islam dan agama yang mulia ini. Jadi peperangan ini memang sangat unik sebab dia adalah sejarah pertama dalam Islam, dalam ketenteraan, dan dia adalah kali pertama berlakunya pengambilan tawanan dan merampas harta peperangan. Banyak sebenarnya pengajaran-pengajaran kita dapat daripada kisah ini, antaranya mentaati arahan pemerintah, arahan ketua, tidak buka orang kata apa surat rahsia itu, kemudian bermusyawarah, berbincang dengan kawan-kawan yang lain, nak buat ke tak nak buat, maafkan ataupun berdakwah kepada musuh yang memang nak bunuh kita kan. Tapi kalau kita berdakwah dengan baik, dia masuk Islam kan. Dan banyak lagi pengajaran-pengajaran. Saya harap anda dapat menyedari dan juga menghayati kisah ini dengan baik. Semoga kisah ini membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa untuk follow channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.